Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebelum kita mulakan kelas, mari kita baca doa sebelum belajar. Okey, sama-sama baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alaina hikmataka wanshur alaina min wasaili rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, jadi muallinah semua orang buka buku teks muka surat 163. Buku teks bahasa Melayu muka surat 163. Okey, dalam muka surat 163, tajuk yang akan kita belajar pada hari ini ialah tentang kata majmuk. Okey, awak dah belajar dah tentang kata majmuk. Hari ini kita nak ulang kaji balik. Kata majmuk ada 3 jenis. Hari ini kita belajar 2 jenis. Yang pertama muka surat 163 kata majmuk bebas dan muka surat 164 kata majmuk mantap. Okey, kita pergi dulu satu persatu. Yang pertama kita pergi dulu dengan kata majmuk bebas. Apa itu kata majmuk bebas? Okey, sekarang ni muallinah awak semua tengok dulu di depan ni. Muallinah akan tunjukkan kepada awak video tentang kata majmuk bebas. Apa itu kata majmuk bebas? Okey, awak tengok kat depan ni. Muallinah ambil video dekat YouTube daripada tengok kat depan tu Cikgu Fatin. Ini daripada Cikgu Fatin muallinah ambil. Okey, mari tengok satu persatu. Apa itu kata majmuk bebas? Okey, kalau kita sebut kata majmuk, maksudnya dua perkataan kita tambah dia menjadikan dia satu patah perkataan. Assalamualaikum Walim. Waalaikumsalam. Buku teks bahasa Melayu muka surat 163. Okey, ingat yang pertama tentang kata majmuk. Kata majmuk ni yang pertamanya ialah dua perkataan kita gabungkan dia menjadi satu. Bila kita gabung dia dua perkataan itu, maka akan terbentuklah satu perkataan yang baharu. Satu kata, contoh dia, satu perkataan, lepas tu kita tambah dengan satu lagi perkataan, dia pun akan muncul perkataan yang baharu yang membawa maksud yang berbeza. Itu yang dimasukkan dengan kata majmuk. Satu perkataan tambah Waalaikumsalam. Satu perkataan tambah dengan satu lagi perkataan, maka akan terbentuklah satu perkataan yang baharu yang membawa maksud yang berbeza. Okey, contoh dia macam mana? Okey, contoh dia macam ni. Tengok ke depan ni, kita tengok contoh yang diberi. Tengok. Yang pertama, sapu tangan. Sapu tangan ialah kata majmuk bebas. Ingat, kata majmuk bebas, dia dieja secara terpisah. Tengok. Sapu tangan, dia terpisah. Sapu tangan. Dia rapatkan. Kalau rapatkan macam ni, ini rapat. Ini salah. Sapu tangan ni rapat. Kalau rapat, ini ialah kata majmuk mantap. Kata majmuk bebas, dia ditulis jarak. Sapu, jarak, tangan. Itu maksud dia. Satu perkataan, kita tambah dengan satu perkataan yang lain, maka terbentuklah satu kata majmuk yang baharu. Contoh dia, perkataan sapu. Tengok, sapu. Sapu itu ialah kerja. Tengok, dia sedang menyapu sampah. Perkataan sapu, satu perkataan, kita tambah lagi dengan perkataan yang lain, tangan. Ini tangan awak. Tangan yang awak gunakan untuk buat kerja. Satu perkataan, tambah dengan satu perkataan lagi,
maka akan terbentuklah kata majmuk bebas, perkataan yang baru. Sapu ni, inilah sapu, awak sedang menyapu. Tangan ni tangan yang awak gunakan untuk menulis ke, makan ke. Bila tambah dua perkataan itu, sapu tambah tangan, maka akan terbentuklah satu kata majmuk yang baru, iaitu sapu tangan. Bila sapu tangan, inilah sapu tangan. Awak gunakan untuk lap tangan awak yang basah ke, lap meja yang kotor ke. Itu maksud dia, kata majmuk bebas. Dia dieja secara jarak. Tak boleh rapatkan. Boleh faham setakat ni? Ingat, okay. Ingat, kata majmuk bebas, satu perkataan tambah dengan satu perkataan yang lain, maka akan terbentuklah kata majmuk yang baru, sapu tangan. Maksud dia, ia akan membawa maksud yang berbeza dah. Okey, tengok contoh yang kedua. Dibagi apa lagi contoh yang kedua? Contoh yang kedua, jam tangan. Jam tangan ini ialah kata majmuk bebas. Dia dieja secara jarak. Jam, jarak, tangan. Itu kata majmuk bebas. Dieja secara jarak. Okey, satu perkataan tambah dengan satu perkataan yang baru, maka akan terbentuklah kata majmuk. Jam tangan. Okey, jam. Jam ni ialah alat yang kita gunakan untuk melihat masa. Ini ialah jam. Jam kita tambah dengan tangan. Satu perkataan tambah dengan satu perkataan yang lain, maka akan terbentuklah kata majmuk, iaitu jam tangan. Tangan ni awak gunakan untuk makan, untuk menulis. Jam ni awak gunakan untuk tengok masa. Bila gabung dua perkataan itu, maka akan terbentuklah perkataan jam tangan, iaitu jam tangan. Jam yang kita pakai di tangan. Itu kata majmuk bebas. Satu perkataan tambah dengan satu perkataan lain, terbentuklah perkataan baharu, kata majmuk bebas, yang dieja secara jarak. Contoh yang ketiga, warna. Tengok dia bagi warna merah. Merah tambah dengan jambu. Jadi akan terbentuklah perkataan yang baharu, iaitu merah jambu, sebuah warna. Warna merah tambah dengan buah jambu, maka terbentuklah merah jambu. Itu kata majmuk bebas. Dieja secara jarak. Contoh yang kelima. Ingat, satu perkataan kita tambah dengan satu perkataan lain, maka akan terbentuklah perkataan yang baharu. Itu maksud dia, kata majmuk bebas. Contoh dia kat sini dia bagi perkataan yang pertama ialah kapal. Ini kapal dalam gambar ni. Kapal digunakan dalam air. Dan yang kedua terbang. Contoh dia burung yang sedang terbang. Kita tambah perkataan kapal tambah dengan terbang, maka akan terbentuklah perkataan baru, iaitu kapal terbang. Kapal terbang ni awak gunakan untuk kita terbang di udara. Itu ialah contoh kata majmuk bebas. Dieja secara jarak. Okey, boleh faham setakat ni? Boleh. Ada sesiapa nak tanya soalan tak? Ada. Boleh faham? Boleh. Okey, tengok contoh yang lain dia bagi. Ingat, kata majmuk bebas. Kata majmuk bebas, satu perkataan kita tambah dengan perkataan yang lain, akan terbentuklah kata majmuk bebas, iaitu meja tambah dengan tulis, maka akan terbentuklah perkataan meja tulis. Perkataan yang baharu. Di kata majmuk bebas, kita eja dia secara jarak. Tak boleh rapatkan dia. Itu kata majmuk bebas. Contoh lagi dia bagi apa? Meja dan tulis. Yang kedua dia bagi kerusi. Kerusi awak gunakan untuk duduk. Lepas tu roda. Roda basikal awak. Bila tambah dua benda ni, ni kerusi. Ini roda. Bila tambah akan terbentuklah kata majmuk bebas yang baharu, iaitu kerusi
roda. Kerusi yang orang gunakan ni orang yang patah kaki gunakan. Dia tak boleh jalan, dia gunakan kerusi roda untuk bantu dia bergerak. Boleh faham tentang kata majmuk bebas? Boleh. Ingat, kata majmuk bebas dieja secara jarak. Okey, tengok dalam buku teks awak muka surat 162. Okey, dalam buku teks awak ni muka surat 162, mari kita cuba kenal pasti yang mana satu kata majmuk bebas. Tengok yang pertama dia, kita baca dulu petikan dia. Tajuk dia bagi ialah tentang Kampung Batu Pahat. Itu tajuk dia, Kampung Batu Pahat. Alif, kawan Zara telah berkunjung ke bengkel perusahaan membuat kompang di Batu Pahat, Johor. Dia telah menemu bual pengusaha kompang tersebut. Okey, tengok proses membuat kompang. Tengok perbualan dulu kat bawah ni. Diorang sedang bercakap tentang apa? Tengok yang pertama. Mengapakah pakcik meletakkan proses membuat kompang pada papan kenyataan ini? Dia tanya, mengapakah pakcik letak proses membuat kompang pada pernyataan ini? Lepas tu dia jawab, proses itu untuk memudahkan pakcik memberikan tunjuk ajar kepada para pengunjung. Lepas tu yang kedua, sejak bilakah pakcik mengusahakan bengkel ini? Pakcik mengambil alih perusahaan ini daripada bapa angkat sejak 10 tahun yang lalu. Lepas tu dia tanya pula, bolehkah saya melihat proses membuat kompang? Boleh, nanti pakcik tunjukkan. Terima kasih pakcik. Okey, macam mana proses kompang itu dibuat? Okey, tengok dalam buku awak ni, dekat atas ni dia bagi ni. Ini ialah proses membuat kompang. Okey, kita tengok satu persatu. Yang pertamanya, proses membuat kompang yang pertama. Ini proses dia. Pilih kayu yang sesuai seperti kayu halban. Proses yang pertama, kita kena pilih kayu yang sesuai. Contoh dia kayu halban. Okey, tengok. Kayu halban. Kayu halban itu ialah kata majmuk bebas. Dua perkataan kayu tambah halban, maka akan terbentuklah kayu halban, sejenis kayu. Yang dimerahkan ni ialah kata majmuk bebas. Ingat, kata majmuk bebas dieja secara jarak. Okey, yang kedua, dia bagi yang kedua, kayu ditebuk untuk dijadikan bingkai kompang. Yang kedua, bingkai kompang. Kata majmuk bebas. Perkataan bingkai ditambah dengan kompang, maka terbentuklah kata majmuk bebas. Dan proses yang ketiga pula, kulit kambing yang dilekatkan pada bingkai kayu dijemur. Bingkai dan kayu, tambah dua perkataan itu, terbentuklah kata majmuk bebas yang baharu. Dan proses yang keempat pula kena buat apa? Bulu kambing. Bulu ni contoh dia bulu mata, bulu kaki, bulu hidung, bulu misai ke. Tambah dengan kambing. Kambing ni binatang. Bulu ni tak hidup. Tambah dua benda tu, bulu kambing. Terbentuklah kata majmuk yang baharu. Okey, yang kedua, yang kelima. Kat bawah tu dia bagi yang kelima. Kulit kambing diinjak-injak untuk memudahkan proses meregang kulit kompang. Kulit kompang itu ialah kata majmuk mantak bebas. Yang keenam, kulit kambing dipakukan pada bingkai kompang menggunakan paku tekan. Paku, awak kenal paku tak apa, kita gunakan untuk buat rumah ke contoh dia. Dan tekan, kita tekan sesuatu. Tambah dua benda tu, maka terbentuklah kata majmuk yang baharu iaitu paku
tekan. Boleh faham setakat ni? Okey, mari tengok dalam dialog ini ada tak kata majmuk kat dalam dialog ni? Yang Okey. pakcik dengan dua ke? Ya, dalam yang kotak biru ni. Okey, yang pertama, ada tak kata majmuk dalam ini? Mengapakah pakcik meletakkan proses membuat kompang pada papan kenyataan ini? Ada kata majmuk tak? Ada tak? Papan kenyataan. Papan kenyataan. Papan kenyataan ini ialah kata majmuk bebas. Papan kenyataan. Okey, yang kedua. Proses itu untuk memudahkan pakcik memberikan tunjuk ajar kepada para pengunjung. Ada kata majmuk bebas tak? Para pengunjung. Para pengunjung. Apa lagi? Para pengunjung. Dan yang satu lagi, tunjuk ajar. Tunjuk, contohnya awak tunjukkan sesuatu. Ajar ni kita mengajar. Tunjuk, ajar. Okey, sejak bilakah pakcik mengusahakan bengkel ini? Ada tak kata majmuk? Sejak bilakah? Ada tak? Ada tak kata majmuk? Tak ada. Tak ada kata majmuk. Pakcik mengambil alih perusahaan ini daripada bapa angkat sejak 10 tahun yang lalu. Ada kata majmuk tak? Kata majmuk bebas. Ada tak? 10 tahun. 10 tahun? Apa kata majmuk dia? Bapa angkat. Bapa angkat. Bapa ni ayah. Angkat ni angkatlah, kita angkat sesuatu. Gabung bapa dan angkat, maka terbentuklah bapa angkat. Okey, yang terakhir, ada tak kata majmuk? Terima kasih pakcik. Tak ada. Tak ada. Terima kasih ni. Terima maksud dia awak mendapat sesuatu. Seseorang, contoh kawan awak bagi awak makan roti. Itu terima. Kasih ni perasaan kasih sayang. Kita sayang dekat orang, kita kasih dekat dia. Jadi terima kasih. Okey, jadi dalam ayat ini ada berapa kata majmuk? Ini yang pertama, papan kenyataan. Yang kedua, tunjuk ajar. Yang ketiga, bapa angkat. Dan yang keempat, terima kasih. Jadi, ada berapa kata majmuk bebas dalam ayat ini? 5. 5, ada 4. Yang pertama, papan kenyataan. Yang kedua, tunjuk ajar. Yang ketiga, bapa angkat. Dan yang kelima, terima kasih. Jadi dalam petikan ini ada 4 kata majmuk bebas. Jadi kerja rumah awak untuk hari ini, awak bina ayat. Bina ayat dengan menggunakan 4 perkataan ini. Boleh faham tak? Boleh. Perkataan apa? Perkataan yang muallimah highlightkan ini. Yang pertama, papan kenyataan. Yang kedua, tunjuk ajar. Yang ketiga, bapa angkat. Dan yang keempat, terima kasih. Jadi bina 4 ayat ini menggunakan teknik skop yang muallim ajar. Bina ayat 4 benda ni. Boleh faham? Boleh faham tak? Ada sesiapa nak tanya soalan? Okey, siapa yang DH ni? Boleh tulis nama tak? Muallim ambil kedatangan ni. Darwis Hadis. Darwis Hadis. Okey, boleh faham saat kata majmuk bebas? Ingat kata majmuk bebas dieja secara jarak. Kata majmuk bebas dieja secara jarak. Bina ayat macam mana? Contoh dia. Okey, tadi muallim ajar awak ada 4 kata majmuk dalam ayat ini. Okey, yang pertamanya ayat dia papan kenyataan, tunjuk ajar,
bapa angkat dan terima kasih. Contoh dia awak bina ayat tentang terima kasih. Contoh dia awak bina ayat. Contoh dia macam ni. Macam mana nak bina ayat dia? Terima kasih. Kita nak bina ayat menggunakan perkataan terima kasih. Contoh dia, Amin mengucapkan terima kasih kepada kawannya kerana telah menolongnya. Titik. Itu contoh dia. Boleh faham tak? Lepas tu sambung yang kedua, papan kenyataan. Yang ketiga, bapa angkat. Ada 4 semua. Yang keempat ialah tunjuk ajar. Contoh. Tengok bina ayat 4 perkataan ini. Boleh faham? Boleh faham tak? Ada siapa nak tanya soalan tak? Okey, kalau tak ada soalan, kita pergi dengan yang terakhir sekali. Kata tadi Mualliah jawab tentang kata majmuk bebas. Yang ini kita masuk dengan kata majmuk mantap. Kata majmuk bebas dieja secara jarak. Kata majmuk mantap dieja sebagai satu perkataan. Tengok, dieja sebagai satu perkataan. Dia awak kena rapatkan ejaan dia. Masih lagi sama, 2 perkataan kita gabungkan dia menjadi satu perkataan. Okey, kata majmuk mantap hanya ada 15 je. Kata majmuk mantap. Kata majmuk bebas ada banyak. Contoh dia yang pertama, antara bangsa. Perkataan yang digabungkan ialah antara. Yang digabungkan ialah antara. Nombor 1 tu. Yang pertama digabungkan antara. Dia tambah dengan bangsa. Antara ni di antara. Tengah-tengah. Dia duduk di tengah-tengah. Kalau bangsa ni pula, bangsa Melayu, bangsa India, bangsa Cina, gabung 2 perkataan itu. Kalau kata majmuk bebas, kita ajar dia jarak. Jarak ni. Tapi kata majmuk mantap, dapat dia. Antara bangsa. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua, beritahu. Beritahu ditambah perkataan apa? Beri dengan tahu. Beri ni maksud dia awak memberi sesuatu kepada seseorang. Beri dan tahu. Awak tahu tentang seseorang. Dan bila gabung, beri tahu. Kata majmuk mantap dia rapat. Kata majmuk mantap ni dia ada 15 sahaja. Contoh dia yang ketiga, bumi putera. Bumi tambah putera. Jawatan kuasa. Jawatan tambah kuasa. Kaki tangan. Kaki tangan tambah, maka menjadilah kaki tangan. Contoh yang seterusnya, kerjasama. Kerja tambah dengan sama. Yang seterusnya, matahari. Mata yang gunakan untuk melihat. Hari Isnin, hari Selasa, hari Rabu, hari Khamis. Dan banyak dan 5 olahraga. Pesuruhjaya. Waalaikumsalam. Sukarela, Suruhanjaya, Setiausaha, Tanda Tangan, Tanggungjawab dan Warga Negara. Kata majmuk mantap hanya ada 15 sahaja. Kata majmuk mantap dieja secara rapat. Kata majmuk mantap, kata majmuk bebas dieja secara jarak. Boleh beza tak 2 benda tu? Okey, tengok buku teks awak muka surat 164. Dalam buku teks awak ni muka surat 164. Tengok dalam perkataan yang dia warnakan dengan warna biru. Diwarnakan dengan warna biru. Tanggungjawab, kaki tangan, tanda tangan,
kerjasama. Ini semua ialah kata majmuk mantak, dieja secara rapat. Yang pertama, tanggungjawab. Ini yang pertama, kaki tangan 2, tanda tangan 3, kerjasama 4. Ada 4. Kalau tanggungjawab, perkataan yang dia tambah ialah tanggung tambah dengan jawab. Maka akan terbentuklah perkataan tanggungjawab. Yang kedua, dia bagi kaki tangan. Kaki tambah dengan tangan. Maka kaki tangan. Ingat kata majmuk mantap dia dieja secara rapat. Kata majmuk mantap dieja secara rapat. Contoh lagi nombor 3. Kaki, nombor 2 kaki tangan, nombor 3 tanda tangan. Tanda dan tangan. Gabung dua benda ni maka akan terbentuklah tanda tangan. Dan nombor 4 ialah kerja sama. Perkataan digabung ialah kerja tambah dengan sama, maka akan terbentuklah perkataan kerja sama. Kata majmuk mantak yang dieja secara rapat. Boleh faham? Boleh. Okey, jadi kerja rumah awak hari ini muka surat 163 tadi bina ayat. Muka surat 163 Tambah. tambah. Muka surat 163 ada berapa tadi? Yang pertama kita ada papan kenyataan. Yang kedua kita ada tunjuk ajar. Yang ketiga bapa angkat. Dan yang keempat ialah terima kasih. Dan dalam muka surat 164 ada 4 juga. Yang pertama ialah tanggungjawab, kaki tangan, yang ketiga tanda tangan, dan yang keempat kerja sama. Jadi awak ada 8 ayat binayat. Ini 4, ini 4. Boleh faham tak? Boleh. Kena bina ayat yang dua-dua tu. Ya, bina ayat. Contoh dia muallim bagi. Contoh papan kenyataan. Papan kenyataan di sekolah itu sangat besar. Contoh dia binayat. Yang kedua kerjasama. Contoh ayat dia. Amin dan Arman bekerja sama mengemas rumah. Contoh dia. Binayat. Boleh faham tak? Boleh. Jadi ada 8 ayat yang awak kena bina. Nanti buat dalam buku penulisan awak. Dah siap nanti hantar pada muallim untuk muallim cek. Boleh faham tak? Okey, ada sesiapa nak tanya soalan tak sebelum kita habiskan kelas kita pada pagi ini? Ada. Kalau tak ada soalan, setakat ini sahajalah kelas kita untuk pagi ini. Ingat kerja rumah awak yang ini bina ayat dalam buku penulisan. Siapa yang dia siap, hantar kepada muallim untuk muallim cek. Okey, setakat ini sahajalah kelas kita untuk pagi ini. Kita tutup kelas kita dengan baca surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih, Mak. Sama-sama. Waalaikumsalam. Bye.